Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu dalam pelajaran jinayah, iaitu bawah tajuk asyal ataupun menceroboh, ya. Okey, kalau anak-anak murid lihat gambar ini merupakan gambar satu pencerobohan, ya, gambar orang yang menceroboh, ya, sama ada dia menceroboh negara orang lain ataupun menceroboh harta benda ke menceroboh keluarga orang lain, ya. Okey, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan pencerobohan. Ya, pengertian pencerobohan ataupun dalam bahasa Arab ni disebut sebagai asyal. Ya. Asyal dari segi bahasa ialah menceroboh atau mencabul atau melampaui batas. Dari segi istilah bermaksud melakukan pencerobohan ataupun pencabulan terhadap seseorang sehingga boleh memberi kesan pada diri, kehormatan dan harta. Ya, itulah dia pengertian asyal, sama ada dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Ya, senangnya dalam bahasa menceroboh atau mencabul atau melampaui batas, ya. Okey, kemudian asyal ni sebenarnya adalah berasal daripada perkataan sola, ya, sola, ya, iaitu mencabul boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian, iaitu mencabul kehormatan seseorang atau mencabul kawasan rumah ataupun kawasan taman, ya. Okey, apakah dia dalil kewajiban menentang pencerobohan? Jadi maknanya di sini pencerobohan ini wajib ditentang, ya, kerana ada ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya ditentang pencerobohan ini, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 194, ya. Dalam surah Al-Baqarah 100 surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah. Okey, dalam Al-Quran ni dia bukan dalam surah Al-Baqarah, iaitu dalam kewajiban menentang ni dia surah lain, ya. Kalau dalam surah Al-Baqarah ni yang berbunyi famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Oleh itu sesiapa yang melakukan pencerobohan, ya, pencerobohan yang dilakukan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada mereka, ya. Sementara dalam slide ni dia punya dalil lain, ya, iaitu surah Asy-Syahrul Haramu Bisyahril Harami wal Hurumatu Qisasu famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, okey. Sebenarnya dalam buku dia diambil hanya sebahagian saja, iaitu daripada famani tada, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 194, ya, iaitu mencabuli bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati, dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu jika dicabuli maka balasannya yang seimbang, ya. Oleh itu sesiapa yang melakukan, ya, pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohan itu dengan seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya, okey. Ni ayat ni merupakan ayat yang lengkap ni, ya. Menunjukkan ataupun membuktikan bahawa pencerobohan wajib ditentang, ya. Okey, seterusnya kita lihat jenis-jenis pencerobohan. Ya, jenis-jenis pencerobohan ada 3. Ya, ada 3 iaitu pencerobohan terhadap diri sendiri, 2 pencerobohan terhadap kehormatan, dan yang ketiga pencerobohan terhadap harta benda. Ya, jenis-jenis pencerobohan. Okey, seterusnya kita lihat. Ini dia. Ya. Contoh-contoh gambar ataupun contoh perbuatan lah. Ya, pencerobohan terhadap diri sendiri iaitu seseorang itu membunuh seorang lain ataupun sebagainya. Kalau harta, mungkin dia merampas harta. Ya, kemudian kehormatan ini terbalik, ya, kehormatan artinya harta. Ya, gambarnya terbalik. Sepatutnya pencerobohan yang gambar ni pencerobohan terhadap kehormatan. Ya. Okey, seterusnya kita lihat iaitu pencerobohan yang wajib ditentang. Bagaimanakah pencerobohan yang wajib ditentang? Yang pertama, pencerobohan yang dilakukan oleh orang kafir. Ya, contohnya orang-orang Israel menceroboh negara Palestin, maka wajib ditentang. Yang kedua iaitu dilakukan oleh binatang. Ya, binatang sama ada binatang liar ataupun binatang belaan ternakan. Ya, tapi biasanya adalah binatang liar lah. Jadi kebun-kebun sawit, kebun pisang dan sebagainya. Ya, datang sekumpulan gajah menceroboh tanaman. Ya, maka itu kena wajib ditentang. Kemudian seterusnya iaitu yang ketiga, mahu mencederakan, iaitu pencerobohan itu mahu mencederakan tubuh badan. Maka ketika itu kita wajib menentangnya. Ya, jangan sampai biarkan saja. Ya, kena tentang. Yang keempat, sasaran penceroboh adalah keluarga, anak-anak dan rakyatnya. Ya, contohnya kalau dalam keluarga kita dia nak menceroboh. Ya, nak menceroboh masuk rumah kita, maka wajib ditentang. Ataupun kalau keluarga negara dia menceroboh negara dan rakyatnya, rakyat negara, maka pun wajib ditentang. Ya. Okey, seterusnya kita lihat iaitu cara menghadapi pencerobohan. Ya, sekiranya penceroboh tu orang kafir, bolehlah terus dibunuh. Ya, contohnya macam Israel tu adalah orang kafir. Ya, maka dia wajib dibunuh. Tapi oleh kerana pihak Palestin dia tidak mempunyai kekuatan, ya, senjata, maka dia tak mampu nak melakukannya. Ya, kemudian ditambah lagi Israel itu disokong oleh negara-negara yang kuat, ya, yang besar. Okey, yang kedua, jika penceroboh itu Islam, perlu dinasihati terlebih dahulu. Ya, kena ingat, kalau penceroboh itu orang Islam, maka dinasihati, jangan dibunuh. Ya. Yang ketiga ni iaitu mengambil tindakan berperingkat. Maknanya yang pertama, haram dipukul jika boleh dinasihati. Ya, penceroboh itu haram dipukul jika kita masih boleh menasihati dia dan dia bertaubat. Yang kedua, haram dipukul dengan cemeti jika boleh dipukul dengan tangan, sopak je ke macam mana, ya, dan sebagainya. Ya, tapi kalau dah namanya penceroboh, ya, dia tak akan menggunakan benda-benda yang cuma reng-rengan, dia akan menggunakan senjata. Yang ketiga, haram dipukul dengan tongkat jika boleh dipukul dengan cemeti. Dan yang keempat, haram dibunuh jika dapat diatasi dengan mencederakannya. Ya. Ni mungkin bergelut, ya. Kita tak jangan sampai kita bunuh dia. Sebab bila kita bunuh dia, nanti kita yang kena ambil tindakan hudud. Ya, jadi cuma setakat cederakan supaya dia tidak melawan. Ya. Okey, kemudian seterusnya itu cara mengatasi pencerobohan lah, ya. Kesan buruk pencerobohan. Ya, setiap pencerobohan mesti ada kesannya.
Yang pertama iaitu harta tidak diberkati. Maknanya penceroboh yang menceroboh harta benda orang, dia dapat harta tu, maka harta itu tidak berkat. Yang kedua, di sisi masyarakat. Dah terang-terang lah, masyarakat memang tak suka kepada penceroboh. Yang ketiga, malas untuk bekerja. Dia hanya menceroboh orang punya je, sehingga kan dia malas nak bekerja. Yang keempat, hilang rasa kepercayaan dalam masyarakat. Maknanya masyarakat dah tak mempercayai penceroboh ni lagi. Yang kelima, ekonomi negara lemah. Ini kalau orang luar menceroboh negara kita lah. Menceroboh negara kita, dijajah, jadi ekonomi menjadi lemah. 6. Pelabur asing kurang berminat untuk melabur. Sebab apa? Negaranya tidak aman. Bila keadaan negara tidak aman, kocar kacir, maka pelabur-pelabur asing dia tidak mahu melabur di negara kita. 7. Tidak dihormati. Maknanya hilanglah kehormatan sesebuah negara ataupun seseorang itu, apabila dia menceroboh negara orang lain ataupun menceroboh orang lain. 8. Kekayaan negara dikuasai oleh golongan-golongan tertentu. Di mana kalau penceroboh itu berjaya memasuki negara tersebut, maka ekonomi dikuasai oleh mereka. Rakyat menderita sengsara dan sebagainya. Kemudian hikmah meninggalkan asial. Apakah hikmah meninggalkan pencerobohan? Yang pertama, terpelihara daripada tindakan liar. 2. Maruah diri terjaga. 3. Nasab keturunan terjaga. Ini iaitu yang mencabul ni, menceroboh, kemudian dia melakukan rogol, maka nasab keturunan tadi terjagalah kalau dia tak melakukan tu. 4. Hak pemilikan harta dapat dijaga. 5. Mengelakkan permusuhan. Dan nampak kalau orang tu menceroboh memanglah kita geram kan, jadi timbul permusuhan. 6. Hidup aman dan tenteram. Itulah dia hikmah meninggalkan asial ataupun pencerobohan. Okey, syukron. Itu saja untuk pelajaran hari ini. Ustazah bekalkan murid-murid dengan buku aktiviti dan Ustazah harap murid dapat menyelesaikan tugasan tersebut dan hantar pada Ustazah. Jadi Ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.